Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak Tiga Cemerlang? Saya mengharapkan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita dari rumah, iaitu berkenaan dengan tajuk pendidikan dalam bidang adab dalam pendidikan Islam tahun 3, iaitu tajuk ilmu dituntut, adab terpelihara bahagian 1. Bila ada bahagian 1, maknanya akan ada bahagian kedua nanti, insya-Allah. Baik. Tanpa lengahkan masa, ada satu persoalan yang ingin Ustaz tanya kepada kamu. Siapa yang rindu sangat saat suasana seperti ini? Nak tahu suasana macam mana? Okey, Ustaz tengok gambar, jangan tunjukkan gambar. Kamu semua jangan terkejut ya. Ingat tak gambar-gambar ni? Siapa tu kat depan ni? Dak Mirul, Dak Faiz, Dak Aiman, Dak Kuhairi, Dak Azri, Dak Kushairi, ni siapa Allah saya lupa dah. Ini murid tahun 5 ni, saya minta maaf. Ni semua ni ingat tak? Ni Ryan rasa ni. Ni Kasih. Ni Allah saya lupa dah. Ini ni, ingat tak gambar-gambar ni? Baik, kita tengok gambar seterusnya. Ni siapa ni? Siapa ni? Ya Allah tu. Yang belakang ni Najwa tahun 4 rasa sekarang. Ni semua ada gambar ni. Amirul ni tak tahulah kenapa dia buat muka macam ni. Baik, seterusnya. Tengok masing-masing punya gaya kalau ambil gambar, masya-Allah. Tengok ni. Semua gaya ambil gambar ni. Okey, baik. Siapa rindu suasana macam ni? Rindu tak nak kumpul macam ni semula. Moga-moga Allah jaga kita daripada COVID-19 ni. Moga bila COVID dah tak ada, kita boleh berkumpul balik macam ni, insya-Allah. Saya rindu suasana ni. Tengok ni Wani kat depan ni. Wani ni adik dia. Lutfiah ada ni. Azri Aidil ada. Eva ada kat sini. Tengok. Ni suasana raya tak salah Ustaz ni. Ni gambar-gambar lama. Baik. Siapa rindu suasana macam ni, angkat tangan. Bagus. Kita ingat bila dah suasana macam tu, kita terpaksa belajar di rumah untuk mengekang penyakit, tak apa. Yang penting ilmu dengan adab tak akan terpisah. Dia saling melengkapi antara satu sama lain. Nak menuntut ilmu tapi tak ada adab, menyebabkan ilmu tu mungkin kamu dapat tapi tidak berkah. Tapi bila kamu menuntut ilmu dengan adab, insya-Allah ilmu tu dah kamu dapat ilmu, keberkatan kamu akan dapat. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan sesi pelajaran kita dengan membaca dalil nakli dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Anas bin Malik yang meriwayatkan. Dia kata apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah. Maksudnya apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Wajib ke atas kita untuk menuntut ilmu. Bila tanya apakah hukum untuk ilmu, jawapan dia apa? Wajib. Ya, bagus. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey. Bila sebut kita mempelajari ilmu fardu ni, dia ada dua keperluan. Yang pertama ilmu fardu ain,
Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Apa ilmu fardu ain ni? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contoh solat fardu, yang ni wajib untuk setiap orang tahu cara nak ambil semayang, cara nak semayang, cara apa masuk cara semualah apa kaitan tentang kehidupan kita, semua kita perlu tahu. Kalau tak tahu macam mana? Kalau tak tahu kena belajar. Sebab takut kita beramal dengan sesuatu tanpa ilmu, takut menjadi masalah kepada kita. Contoh, kita nak menyucikan najis daripada tubuh badan kita. Kalau kita tak tahu nak basuh dengan apa, air tak ada ni contoh. Sebab itulah kena belajar. Baik, apakah kepentingan menuntut ilmu pada ain ni? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita akan buat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk pribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Okey, baik. Banyak benda yang ni semuanya adalah untuk kita hidup dalam keadaan aman dan sejahtera, serta dapat menegakkan syiar Islam. Baik, yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ni adalah wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam, sebahagian sahaja. Kalau dah ada orang buat, yang lain bukan tak payah belajar juga, cuma dah ada orang buat, tak perlu yang lain untuk buat sama. Contoh solat jenazah, buat pengurusan jenazah, contoh buat ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan pun semua itu adalah fardu kifayah. Tak wajib belajar, hanya orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah untuk belajar bab-bab tu. Baik, kepentingan dia apabila belajar ilmu fardu kifayah ni, mewujudkan masyarakat yang bekerja sama. Dan yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Bila semua orang memberi peranan masing-masing untuk menyumbang kepakarannya untuk membangunkan negara, insya-Allah negara akan terus maju dan umat Islam pada waktu tersebut akan menjadi umat yang maju juga. Baik, ini adalah kedua penerangan. Dan yang terakhir sekali adalah adab menuntut ilmu. Lebih kurang ada 8 perkara. Yang pertama, sopan santun. Kena sopan santun. Kita kena sopan santun dengan guru, dengan kawan-kawan. Yang kedua adalah menghormati guru. Kena hormat cikgu, kena hormat ustaz-ustazah, kena hormat ibu bapa, supaya apa? Keberkatan itu datang untuk kita. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Kalau malas boleh tak boleh. Perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat adalah ikhlas. Niat kita kena ikhlas kerana Allah. Bila buat kerana Allah, Allah akan bantu kita. Yang kelima adalah menghindarkan diri daripada dosa. Takut dengan dosa yang kita ada menyebabkan ilmu tu tidak berkat dan tidak sampai kepada kita. Yang keenam, menjaga masa. Perlu ingat, bila kita menuntut ilmu ni, perlu jaga masa dia. Bila contoh macam PDPR ni, kelas jam 8 pagi, sebelum 8 pagi dah kena bangun dah. Nak kena bangun, makan dulu, baru dah siap-siap sedia untuk ber-PDPR. Baik, yang ke-7, sabar. Perlu sabar. Untuk ilmu ni kita sabar. Dalam kes PDPR ni, ustaz pun kena sabar, kamu pun kena sabar untuk menjayakan sesi PDPR. Yang terakhir sekali adalah sentiasa berdoa. Kita banyakkan berdoa, mohon kepada Allah agar apa yang kita belajar ni moga-moga kita dapat manfaat dan kita boleh sebarkan pada lain. Baik, sekarang itu sahaja pembelajaran kita pada ini. Part 1, tunggukan bahagian kedua pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.